Assalamualaikum. Alhamdulillah bersama dengan Cik Su ya 9 pagi seperti biasa setiap hari jika diizinkan dengan Allah SWT. Pasal apa? Pasal kita ni kita tak tahu apa akan terjadi di hari depan. Tetapi setakat sekarang, setakat Cik Su sihat, Cik Su boleh beri komitmen setiap 9 pagi kita akan bersama. Hampa ada sarapan tak lagi? Sarapan apa? Korang sarapan apa? Itu yang paling penting. Kita bersarapan apa? Waalaikumsalam sahabat. Nasi dagang Mak Minah awal-awal dah masuk. Tu dia. Bila sebut pasal nasi dagang ni kan, Cik Su ada cerita sikit nak berkongsi ya. Di mana Cik Su ni sebelum ni Cik Su tak tahu nak makan nasi dagang. Tapi kan yang bestnya kita ni nak jaga hati sahabat. Ni nak cerita lah. Takkan nak kata nasi dia tu bukan masalah sedap tak sedap. Masalahnya bila kita tak biasa nak makan, kita rasa benda tu benda yang baru. Kan? Tetapi Cik Su memang suka nasi lemak dia. Bayangkan ya kalau Cik Su pergi ke kedai nasi dagang Mak Minah ni, memang 2-3 bungkus tu memang ya Allah, tu biasa je bagi Cik Su. Sebab apa? Sebab nasi lemak dia lain tau. Dia lain, memang lain. Lagi satu dari segi presentation dia. Walaupun waktu tu dia bungkus dengan orang kata apa, dengan daun pisang sahaja, tetapi itu yang membuatkan aroma nasi dia. Sebab lagi satu dia memang mementingkan kualiti. Kualiti bukan kuantiti. Kuantiti pun kita nak. Tetapi yang paling best sekali kita kena jaga juga kita punya servis kita. Tak mau lari. Dia punya cita rasa, apa semua. Tetapi Alhamdulillah Cik Su nampak hari ni, Cik Fila kita dia dah upgrade banyak benda lah. Memang Cik Su sangat bangga ya dengan seorang sahabat ini. Seorang usahawan yang memang dia belajar dan dia juga mengambil langkah-langkah selamat yang Cik Su nampak sebagai Cik Fila. Jadi usahawan boleh mencontohi. Bukan Cik Su nak memang bangga. Bukan Cik Su nak upkan dia disebabkan dia lah, tu kawan dia, tu geng dia, tu team dia. Of course lah. Cik Su kena up kawan-kawan. Kita kena upkan kita punya our team dulu. Sebab apa? Sebab kita nampak kesungguhan dia. Kita nampak keberanian dia. Dia berani ambil risiko. Lagi satu tahu, sahabat yang baik adalah sahabat yang dia boleh menegur sahabat dia kalau dia nampak sahabat dia tu macam buat kesilapan. Bukan kata kita kata buat kesilapan saja. Kalau dia nampak laluan yang sahabat dia ambil tu, laluan tu mungkin boleh orang kata apa? Boleh membahayakan dia ataupun boleh membuatkan dia rasa rugi dalam bisnes. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang benda-benda macam tu kita kena tegur. Begitu juga Nasi Dagang Mak Minah, Chef Khairul dan sahabat-sahabat yang lain lah akan tegur Cik Su. Akan tegur Cik Su jika orang kata apa? Weh, Beb, sampai bila macam ni? Sampai bila nak bagi saja? Sampai tiba masa dah hang kena bangkit, hang kena tunjukkan diri, hang kena tunjuk apa hang punya keunikan, kelebihan yang hang boleh bantu orang lain. Ya Allah, nampak sebenarnya seseorang itu dia akan didatangi oleh orang-orang di belakang tabir dia. Kita berjaya bukan disebabkan kerana kita seorang. Of course, kerana izin Allah SWT. Tetapi kita ada orang yang dorong kita, naikkan semangat kita, yang percaya yang kita boleh. Itu yang penting. Kan? Jadi, okey. Assalamualaikum. Thank you tau yang tag sahabat-sahabat, yang tag. Okey, betul. Ana, betul. Cik Ana daripada Kelantan ya. Cik Ana daripada Kelantan. Cik Ana kita daripada Kelantan ya. Dia adalah jual jamu. Jamu yang sangat bagus ya untuk seisi keluarga, kepada orang kata apa, suami isteri, boleh mengekalkan kebahagiaan, cantik dalam cantik luar gitu. Jaga dalaman dan luaran ya Cik Ana. Lepas tu Assalamualaikum Kak K, Kamaria Murad. Cik Su baru sahaja habis dengar live daripada Kak Kamaria. Memang best hari ni Kak Kamaria bercerita tentang kisah Nabi, kisah
macam mana kita ni kena sentiasa bersyukur. Jangan sesekali kita mengeluh. Bila kita mengeluh, Kak K kata apa? Ini bukan cakap Kak K. Cakap berkisah-kisah. Memang ada panduan, ada cerita dia. Kan? Tapi perkongsian Kak K tadi, Kak K kata kalau kita mengeluh, Allah akan tarik banyak nikmat kita. Allah akan tarik nikmat kita. Ya Allah, ya Tuhanku. Kena sentiasa bersyukur. Jadi apa yang Kak K cakap tu sebenarnya dah berlaku kepada Cik Su dan kebanyakan ramai usahawan sebenarnya. Betul ke betul? Sebab apa Kak K cakap apa? Allah akan memberi sesuatu benda tu kepada kita atas kemampuan hamba dia. Betul ke betul Kak K? Kan? Betul ke betul Kak K? Maksudnya Allah tu tahu dah kita ni mampu. Sebab tu Allah bagi apa-apa masalah cabaran dekat kita supaya kita lebih beristighfar, supaya kita lebih bersyukur, supaya kita lebih berhati-hati. Jadi sebenarnya apa yang masuk dalam hidup kita, sepatutnya kita ambil masalah ataupun apa yang kita masuk dalam hidup kita sebagai cabaran. Lagi satu tau, Cik Su sentiasa belajar daripada orang-orang yang hebat, sahabat-sahabat yang hebat. Kita kena tukar perkataan, jangan guna musibah. Musibah tu kita tukar kepada cabaran. Jangan cakap, alah COVID ni musibah. Jangan. Sebenarnya COVID ni, dia adalah cabaran untuk kita. Nampak ke nampak? Kita kena ambil kebaikan dengan COVID ni. Iaitu apa? Bila COVID je, kita boleh stay dengan anak-anak. Boleh duduk dengan suami. Boleh raikan mereka. Kita lebih appreciate. Kita lebih menghargai orang sekeliling. Sebab apa? Kita tahu COVID is real. COVID telah merangut ramai nyawa ahli-ahli keluarga. Orang yang betul-betul dia dah kena dengan COVID. Baru dia faham. Baru dia tahu yang sebenarnya COVID itu sangat-sangat bahaya dan luar biasa dia punya kesan dia kepada tubuh badan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa orang kata apa hebatnya kuasa Allah SWT. Dia boleh beri sekelip mata dan boleh hilangkan sekelip mata. Kenapa Cik Su cakap macam tu? Pengalaman Cik Su di mana Muhammad Aizat Mikail, macam mana kita tengok dia dulu. Kalau sesiapa yang kenal Cik Su tahun 2012 dan tengok Muhammad Aizat sekarang ni, orang terkejut. Aizat umpama mati hidup semula. Itu yang Cik Su boleh gambarkan tentang Muhammad Aizat. Sebab apa? Sebab kehidupan kita ni, kita macam roda tau. Kita ada kala di atas, di bawah, di tengah. Kalau kita di bawah macam mana? Sebab tu kita sentiasa dengar putus-putus. Hai. Zuzi. Ini lagi seorang usahawan yang luar biasa hebat. Mungkin line kita hari ni dekat Langkawi kot. Sebab tadi tengok Anga. Pagi-pagi sebenarnya tahu kita ada Puan Siti ya. Daripada Al-Falah, daripada tim kita juga. Dia live 7 pagi. Itu Cik Su belum lagi sempat dengar. Lepas tu kita bermula 8 pagi. Kita ada Angah tau. Angah Donat. Jadi hampa boleh follow. Pagi-pagi Angah dah tayang kita dengan donat. Lepas tu 8 suku pula. Mak Yus kita pula dia masuk dengan tentang kesihatan. Nak bakar kalori. Tadi Angah tunjuk kita makan donat. Masuk Mak Yus cakap kita boleh makan donat. Tapi kalau dah makan donat tu kita kena bakar balik kalori dia. Kita kena jalan. Kena lari-lari anak tu. 20 minit untuk bakar balik. Kalori donat yang kita makan. Itu kalau hampa makan sebiji. Kalau hampa makan 2 biji. Lagi banyak lah hampa kena bakar kalori hampa. Assalamualaikum Coach Hebat. Terima kasih Kak Kilot. Malam tadi kita sembang sampai 12 malam. Sembang sampai 2 hari. Sembang hari ni sampai esok. Saya kan Alhamdulillah. Lain sangkut-sangkut. Hujan kot. Itulah Cik Su pun tak tahu pasal apa lain sangkut-sangkut. Tetapi kita kena teruskan juga ya. Kalau yang dengar, boleh tulis supaya kawan-kawan kita yang lain. Kalau kata kalau kata dengar saya cakap, Allah lain putus-putus Kak Ain Umar. Alamak kan. Macam mana Cik Su nak bantu sahabat-sahabat sebab Cik Su seorang yang dengan jalan gambar pecah-pecah kan. Gambar pecah-pecah tadi tak best lah kan nak cerita. Cik Su banyak sangat cerita hari ni sebab tambah pula matlamat jualan. Cik Su nak cerita macam mana
Matlamat jualan ni membuatkan kita rasa wow. Kita rasa best. Itulah lain pula lah macam mana. Lain. Alah macam mana cakap kita ada kelas kan hari ni. Dia tak abang awal. Sebab last minute kan. Itu macam mana Ustaz? Okey, macam mana ya? Jalan terus sayang. Jalan terus. Suka sangat. Okey. Jadi, kalau dalam lepas lunch boleh tak tanya dia? Lepas lunch. Sebab Zoom kita pakai cakap. Sebab ada kelas Zoom. Okey, jadikan anda kat sini, ya Allah, anda kena sentiasa bersemangat. Macam Cik Su nak pergi post tau, saat lagi kita nak post. Sebab ada salah teknikal sikit kat post, jadi tak apa. Kita jangan ambil alasan. Post telefon macam mana, kita pergi hantar apa yang dia orang nak. Jadi thank you sangat-sangat. Okey, dah dengar. Okey, baik. Okey, tentang matlamat jualan, matlamat jutawan. Matlamat ni best tau. Kita ni, bayangkan, Cik Su nak cerita, Cik Su pernah nak pergi ke Aizat dengan Alia, memang dia kerap pergi hospital. Jadi yang ni Cik Su nak kongsi dengan anda semua. Cik Su nak kongsi macam mana Cik Su nak kongsikan adalah Cik Su buka RAS, pasang. Rasanya Kak K selalu buat. Kita nak apa? Kan? Kita kena pasangkan niat awal-awal. Sebenarnya dia boleh guna. Kalau kita nak, kita terus pasang niat. Tetapi kalau lebih bagus, kita pasang awal-awal. Contoh, esok Cik Su nak pergi hospital. Hari ini, sehari sebelum, Cik Su cakap dah, kita akan relaxkan, kita tenangkan jiwa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, esok kita kena bayangkan tapak parking yang kita nak. Kita kena bayangkan apa yang kita nak itu. Minta betul-betul. Minta dengan Allah. Babe, siapa sangkut-sangkut tu, babe? Sangkut ke? Hang pun sangkut juga, babe? Jadi, bila kita pasang siap-siap, ya Allah, ya Tuhanku, luar biasa hebat. Bila kita pergi ke tempat yang kita nak tuju tu, insya-Allah ada parking untuk kita. Kalau tidak pun you pusinglah 2 round kan. Tetapi akan ada parking tu. Best tau, matlamat tu. Matlamat kita kena jelas. Nampak tak bila kita nak aktifkan kita punya RAS, kita pun kena jelas. Nak duduk tang mana, nak parking tang mana, nak parking tang tu. Aku nak yang tu, kena jelas. Macam tu juga dalam matlamat jualan. Kita kena jelas. Kalau matlamat jutawan pun kena jelas. Kita nak apa. Bila kita nak berjaya, kena tulis tahun, kena tulis bulan. Supaya kita boleh aktifkan kita punya RAS tu. Kita aktifkan. Kita kena tulis. Cik Su nak cerita, sebelum ni Cik Su tak tulis. Tapi sekarang Cik Su tulis. Sebab apa? Bila kita tulis, kita buka hari-hari. Nampak tak Cik Su tulis apa? Untuk kekayaan kan. Kita kena tulis apa? Kalau kita tulis, baru kita boleh buka. Bila kita buka, tahu kenapa kita kena tulis. Ini Cik Su nak beritahu. Kenapa kita kena tulis matlamat kita. Kenapa kita kena tulis. Sebab bila kita tulis, sambil kita tulis, otak kita akan scan. Apa yang kita tulis tu dalam kepala otak kita. Jadi bayangkan, bila kita tulis, kita baca pula. Ada rumah sendiri, ada rumah dekat Thailand, bangunan sendiri. Tengok apa yang saya tulis. Nak bangunan sendiri, nak tanah untuk diusahakan, buat sewa kedai. Nak apa? Nak rumah untuk orang-orang yang ada bencana. Boleh sediakan rumah untuk mereka yang mereka yang susah, yang tak ada tempat. Dan kita nak buatkan satu tempat komuniti di mana orang-orang tu boleh berniaga dekat situ, boleh mencari rezeki dekat situ. Ya Allah, ini adalah kaya harta. Belum lagi kaya kesihatan, infak untuk anak-anak. Kita kena tulis. Kita kena tulis tu sampai detail. Kalau kata saya nak beli kereta, kena tulis kereta jenis apa, warna apa, macam mana. Memang kita kena visualizekan. Yang hebatnya, bila kita faham betul-betul, aktifkan RAS, apa semua ni, ya Allah, luar biasa hebat. Memang luar biasa hebat. Okey.
Terima kasih Acu Maneh dah masuk. Terima kasih Angah Donat ya. Donat memang donat dia gebu-gebas. Lepas tu besar hampa. Pasal apa RM1 Cik Su. Ada ya kami beli donat 7 kupang, 5 kupang. Hampa jangan samakan. Hampa jangan samakan. Sebab apa? Setiap donat tu dia ada jenis dia. Dia ada jalan cerita dia. Tapi yang Cik Su pasti donat daripada Angah ni, of course, donat dia akan membahagiakan anda. Lain tak elok hujan lebat pagi ni. Lain pun sangkut-sangkut. Okey, tak apa. Rabbi Yasir, jangan lupa. Betul. Kan, itu nampak tak? Cik Su best tau. Pagi-pagi tengok. Pagi-pagi kita ada sahabat kita. Pukul 7 pagi dah start buat live. Lepas tu, Angah dia layak kita dengan donat dia lah. Sambil dia gebang kita. Hari ni dia ajak kita cakap Jepun. Tahu alikato gozaimasu je kalau Cik Su. Bahasa Jepun. Kan. Macam Angah cakap betul. Cik Su pun ada pengalaman. Angah. Dulu mak Cik Su kan berniaga dekat Medan Niaga Pasir Hitam. Boleh lah pergi tanya. Dulu mak Cik Su jual pulut udang, pulut panggang tu. Dengan jeruk-jeruk dua datang. Lepas tu loksin. Loksin goreng. Tahu tak kalau pelancong mai. Dulu orang putih banyak mai kan. Orang Europe. 20 sen, 20 sen, 20 sen. Pandai kita. 20 sen, 20 sen, 20 sen. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Great good morning yuk. Salam menyebut rezeki. Waalaikumsalam. Datin Ira Rohaya. Seorang wanita yang luar biasa hebat. Sentiasa support kawan-kawan. Dan dia punya kata-kata semangat. Dia terapi minda dia. Memang menusuk masuk ke kalbu. Gitu. Jadi memang Datin selalu juga bagi pendapat kita ni, apa-apa tenang is good. Datin cakap, orang yang tenang dia pasti berjaya. Orang yang tenang dia pasti boleh mengharungi walaupun dia ada cabaran. Biarlah orang buat macam mana pun dengan kita, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita ada kekuatan diri kita. Jadi jangan takut bersaing. Jangan takut berimpian. Korang tulislah impian anda. Anda tulislah matlamat anda sebagai seorang jutawan. Apa yang anda nak? Jangan lupa tulis. Okey, korang muka surat 45 hampa habiskan tulis. Lepas ni, tim Jerong masa meeting hari Jumaat, Cik Su nak pastikan bahagian muka surat 45 anda semua terisi. Kita sama-sama bentang. Best ke best? Jom. Jumaat malam kita nak hampa bentang tentang 8 jenis kekayaan. Daripada kita duk sembang kosong, why not kita mengaminkan impian-impian sahabat kita. Kita mengaminkan. Betul, jangan takut berimpian. Betul Cik Fila. Kita jangan takut berimpian sebab impian itu percuma. Jangan bagi orang curi impian kita juga Cik Fila. Kadang-kadang kita ni impian suka sangat lah nak bercerita ke orang. Cerita sana, cerita sini, lalas sekali orang lain ambil kesempatan atas impian kita. Pasal apa? Pasal kita impian, kita tak ada tindakan. Orang lain curi impian kita sebab apa? Dia terus bertindak. Jadi hati-hati dengan impian anda. Jangan sesekali impian-impian anda itu orang curi. Tak sabar nak terbang jumpa geng Langkawi. Mai. Dengar tu. Tengok Datin masuk terus line tak sangkut. Datin jangan duk keluar-keluar nah. Datin keluar kesian kat depa. Depa tak boleh dengar live Cik Su. Sebab apa? Kita nak cerita pasal impian Datin. Kita tak mau nak straight sangat. Kita nak tahu matlamat. Matlamat ni dah arah tuju kita. Kita nak bawa haluan kita, bisnes kita ke kehidupan kita ke arah mana. Macam sekarang Cik Su bersyukur sangat berada dalam circle yang luar biasa hebat di mana Cik Su dapat berkenal dengan Kak Umay, dapat kenal dengan Kak K, dapat belajar ilmu-ilmu agama secara tak langsung. Pagi-pagi dengar Kak K mengaji, mengajar, dengar kisah-kisah Nabi. Ya Allah, terasa macam kita balik belajar zaman kafar dulu. Kita ada sirah kan? Ada topik sirah. Jadi kita didengarkan dengan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah tauladan. Best ke best. Sebab tu kita kena saling support. Masuk live kawan-kawan kita supaya mereka rasa bersemangat. Mula-mula kan kita bercakap ni pada suatu hari dulu kan kita macam ni tau. Kalau kata kita buat kesilapan Nabi, kita cakap macam tu. Tiba-tiba kita tengok ada viewer tu sampai 10-15. Kita pun bercerita, hampa tahu tak best sama Nabi dulu pun berniaga. Rasulullah dulu berniaga. Dengan perniagaan itulah
lah. Kita boleh berhijrah. Rasulullah dulu berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk berniaga. Semangat kita nak bercerita. Sebab apa? Bila kita tengok kawan-kawan join live kita, tag pula kawan-kawan kita, share pula live kita. Hampa rasa tak bersemangat ke nak buat live? Sebab apa? Sebab kita dapat energi positif daripada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita tu support kita, bantu kita, memberi inspirasi untuk kita. Aku mana boleh buat biasa-biasa. Aku kena share betul-betul ni. Kawan-kawan aku siap tunjuk live depa. Siap share live aku. Siap tag kawan-kawan depa. Nanti kesiap dengan kawan-kawan kita. Dah lah tag live kita. Lepas tu kita sembang pun macam orang nak mati. Sembang macam orang tak ada semangat. Macam tak mau nak hidup dah. Kan contoh. Jadi bayangkan ya. Bila kawan-kawan kita dah tag kawan-kawan dia dah rasa syok. Kawan dia masuk pun kita bercerita pun bersemangat. Kawan-kawan dia pun rasa up. Tapi kalau lah kita tag kawan-kawan kita, malu kita nak tag kawan-kawan kita. Sebab apa? Saat lagi kawan-kawan kita, alah macam ni ya, ajak aku masuk. Buang masa aku. Kan kita tak mau. Jadi ingat, jangan rasa takut untuk beri impian. Kita kena berimpian. Baru ada persaingan. Betul, kita bersaing secara sihat. Jangan takut untuk bersaing ni. Dengar balik ni semalam Cik Su cerita pasal bersaing. Dengar Sat. Assalamualaikum. Bertemu dengan Cik Su lagi. Okey. Risau dengan orang jual produk yang sama dengan kita. Tu dia. Selalunya masalahnya bila Cik Su jumpa sahabat-sahabat, sahabat risau bila orang jual produk yang sama. Contoh, tudung. Kawan tu jual tudung, kawan ni jual tudung. Bila tersentuh pula kain pasang, kain batik, viral, semua pekat jual benda yang sama. Apa yang korang risaukan? Jangan risau sebab setiap orang yes ada rezeki, tetapi yang paling best daripada tu adalah USP kita. Apa USP kita? Apa keunikan kita berbanding dengan orang lain? Faham ke faham? Boleh ke boleh? Bye. Tu dia. Nampak ke nampak? Usahawan yang hebat sentiasa menyokong sahabat. Jom sama-sama kita lahirkan usahawan yang berdaya saing dengan minda intelek. Alhamdulillah. Betul. Tu dia Datin cakap apa. Betul. Sebab tu kita ni walaupun jual tudung yang sama, Datin Ira Rohaya ni, dia bawal emas. Dia toke bawal emas juga. Bayangkanlah, kalau nak cerita bab tudung kan Datin kan, tudung ni semua orang jual tudung. Semua orang jual tudung. Ramai orang jual tudung. Bukanlah semua, maksudnya ramai. Banyak usaha jual tudung. Macam mana Datin Ira ni, dia nak bersaing dengan tudung dia? Sebab dia letak brand. Dia buat branding. Bawal platinum. Kan. Tudung bawal platinum. Orang dengar platinum pun, wih, tudung bawal platinum. Orang dia bawal-bawal biasa. Hampa. Bawal putih, bawal apa kan? Datin naik dengan bawal platinum. Tu satu. Nombor dua, Datin menggunakan orang dia. Maksudnya model-model dia tu yang muka pun lawa lah. Janganlah ambil Cik Su jadi model hampa. Hampa kenalah ambil model yang lawa sikit. Supaya orang tengok pun rasa nak beli. Nak beli terus. Macam tu juga kalau kita jual produk. Okey. Katalah kita buat perkasam. Kita buat perkasam ya. Contoh kita buat perkasam. Ada je orang buat perkasam kat Langkawi. Ini cerita betul. Okey, nak cerita tentang matlamat Okey, Cik Su hari ni tak boleh lama tau. Cik Su dalam hari sebab Cik Su ada kelas lagi. Ada kelas. Okey. Jadi macam ni, Cik Su nak cakap. Ada satu usahawan di Langkawi ni, Cik Su tak sebut nama, Cik Su tak sebut produk. Produk dia berada dekat semua. Kebanyakan lah Cik Su pergi kedai-kedai runcit ke, Cik Su pergi market ke, ada produk dia. Dekat market, dekat mana-mana. Maksudnya dia bagus. Yang bagus adalah memang bagus. Dia pasarkan produk dia satu Langkawi. Tetapi Cik Su dapat info. Dia ada buat printing dengan adalah satu sahabat Cik Su ni. Dia ada buat printing sana sini kan. Dia tak mampu nak bayar. Bukan dia tak mampu bayar. Dia macam delay untuk nak bayar kos printing. Tetapi dia kerap berprint. Dia kerap print sana sini kan. Dia print sana print. Dia kerap boleh dikatakan 2-3 hari. Setiap hari dia akan print. 150 untuk print kan. Jadi hampa heran ke heran? Hampa heran ke heran? Jadi apa?
Hampa heran ke heran? Pasal apa? Apa ni, dia letak satu Langkawi tetapi dia kata dia tak, nanti dia bayar. Rupa-rupanya Cik Su cek, dia salah letak harga. Bila sahabat tu kongsi, Cik Su berapalah harga dia letak perkasam dia tu. Ya Allah, kesiannya. Cik Su sangat kesian dengan dia. Tak tahulah kalau anda kenal dia, anda minta lah dia masuk skill kita ke. Cik Su teringin sangat nak bantu dia. Serius. Serius sangat-sangat. Cik Su nak. Okay, Kak Tim. Nanti Cik Su tengok. Apa lepas Cik Su live. Cik Su nak sangat hampa ni. Kalau hampa kenal dia, hampa habak lah kat dia. Please. Pasal harga dia letak tu, ya Allah, tak sampai RM6 korang. Tak sampai RM6. Korang fikir kalau korang letak dekat orang, korang kena bagi ke orang 20%. Kan, contohlah. Katalah ni Cik Su bagi contoh. Katalah barang hampa tu nilai RM5. Hampa pergi letak kedai dah ambil RM1. Kan, hampa tinggal RM4. RM4 tu hampa tak kira lagi. Katalah kalau kita contoh ambil ikan kasam siapa buat ikan perkasam dalam ni? Ada tak sahabat kita buat ikan perkasam? Cik Su nak bagi contoh. Siapa siapa buat ikan perkasam? Tolong, Cik Su nak bantu ni. Nak cerita. Sayang sangat usahawan ni. Kalau hampa kenal dia, hampa habang lah. Cik Su memang nak tolong dia, ya Allah. Kesian. Siapa ada buat ikan perkasam dalam kita punya grup? Cik Su nak bantu ni. Macam mana nak letak harga yang betul? Salah letak harga, takut sangat kok kita tak dapat apa-apa. Betul sangat-sangat. Jadi okey, contohlah Cik Su kata, Cik Su lah buat ikan perkasam. Dia tak ada siapa nak abang buat ikan perkasam kan. Contoh kan. Terbaik kos Cik Su. Terima kasih Kak Nita. Ya Allah Kak Nita. Belum lagi nak dapat post kerepek tu kan. Okey, sekejap. Okey, macam mana nak letak harga yang betul? Contohlah kata kita ambil ikan masin lah, senang cerita. Cik Su ambil ikan masin. Cik Su ni pasarkan ikan masin kan, seluruh Langkawi. Cik Su letak harga RM5, nampak? Cik Su letak harga RM5. Lepas tu letak dekat market, letak dekat kedai, letak merata. Satu Langkawi orang kenal ikan masin Cik Su. Ikan masin Al-Azad. Oh, branding hang. Ikan masin Al-Azad. Yes, okey. Baik, ikan masin Al-Azad. Belacan Al-Azad. Contohlah, letak RM5. Kan? Letak je RM5. Lepas tu kan, Cik Su letak RM5. Cik Su lah, bukan produk orang lain. Produk Cik Su. Cik Su letak RM5. Hampa bayangkan, dah nak bagi ke orang tu RM4. Nak bagi orang tu RM1. Kita dapat RM4. RM4 ni ikan, tak kira lagi plastik, tak kira lagi stiker, tak kira lagi utility, tak kira lagi upah kerja kita, semua tak kira lagi. Macam mana hampa? Macam mana tu? Cuba cakap dengan Cik Su. Salah letak harga macam ni. Kan? Merokok ni. Ada je orang jual murah. Orang jual berapa? Orang jual murah. Ada je orang jual murah. Orang jual sekilo RM15. Orang jual sekilo RM20. Ada. Kan? Cik Su tak marah. Lantak apa nak jual murah. Lantak apa? Ada yang orang buat meruku sama macam Cik Su. Lantak. Tetapi, macam Cik Su dah ada target. Matlamat. Kita hari ni kita cerita tentang bab 2. Tim-tim Cik Su. Hari ni semua ada kan? Tim-tim Cik Su kan? Tim-tim Cik Su pastikan ya. Muka surat 45, korang kena isi semua sekali. Apa matlamat hampa. Kalau hampa berjaya, apa kerohanian yang hampa nak tenang jiwa. Apa yang hampa nak tenang. Kaya pengalaman, kena tulis ya. Hari Jumaat ini, setiap orang kita nak tengok pembentangan. Kena screenshot muka surat 45, hantar dalam grup. Sebab apa? Kita kena buat, kena tulis. Kalau hampa malu nak berimpian, ya Allah, jangan. Rugi hampa ada ilmu, hampa tak guna. Kak Tim jual saja. Jangan Kak Tim. Lepas ni kita kira. Terima kasih Kak Anita. Tim daripada Kelantan. Tim yang hebat. Acu mana? Jangan tunggu lagi. Take action. First action, first result. Okay? Okay. Kita ada Kak Aini ya. Kak Aini. Terbaik. Terima kasih Kak Aini. Share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik kerja? Oh, patutlah. Christina, Wawa, best. Pagi-pagi Kak Su cakap bagi semangat ya. Alhamdulillah. Terima kasih bagi ilmu. Okey, boleh. Okey, Hafizah. Assalamualaikum Cik Su, hebat. Nanti boleh ambil buku ya kan? Hafizah kan? Hafizah yang bayar duit dengan Cikgu Dila kan? Ni anak-anak didik Cikgu Dila ni. Yes, setuju. Wow, 2 in 1. Betul. 2 in 1 chef. Kali ni senang. Kita senang. Orang bawa pun senang. Ada tangkai. Tak payah jimat plastik, chef. Jimat plastik.
Orang bawa senang. Nak makan, nak bawa, nak apa, nak peluk, semua senang. Okey. Kenapa Cik Su cakap? Cik Su ambil contoh produk Cik Su, senang. Dah masing-masing hampa tak nak habang hampa produk apa, Cik Su nak bantu. Okey. Contohlah Cik Su yang tirapu ni RM5 kat kedai. Cik Su nak kena bagi kat orang, Cik Su nak kena bagi orang RM1. Cik Su dapat RM4. Balang aku tak kira lagi, stiker tak kira lagi. Kos untuk ni, kacang hijau dengan kacang hijau dengan original ni, Cik Su tak kira lagi. Macam mana? Itu yang kita kata pelentakan harga pun penting. Bukan saja magic number. Hampa belajar magic number, tetapi hampa tak kiraan costing produk hampa dengan betul. Macam Cik Su fikir apa tau? Cik Su fikir macam ni je. Kita bukan nak berniaga dalam Langkawi. Market audience Cik Su adalah luar Langkawi. Tetapi kalau orang Langkawi nak membeli, kita suka, kita hantar, kita bagi. Sebab apa? Kita punya pasaran kita luar Langkawi. Kita kena survey orang-orang dekat belah luar, orang jual berapa. Tindakan usahawan, kita kena survey harga. Dapatkan harga yang memang belah luar orang nak. Yang orang nak tu berapa? Post kat saya 2 balang. Boleh Datin. Kan kita ada buat mix ya. Kita buat mix supaya senang. Orang buka ya boleh kuprak. Cik Su, sedap ke sedap ni. Kita dengar Cik Su makan. Dengar tak? Dengar tak? Rangup tak? Rangup. Memang rangup. Memang rangup. Hampa makan. Boleh. Datin. Dan Cik Su senang. Nah ni, sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil kita duduk santai Zoom tu kan. Hampa makan. Ya Allah. Bukan Cik Su buat tau. Bukan Cik Su buat. Ni Alia dengan Aizat buat sendiri. Daripada A to Z. Resepi pun resepi Alia dengan Aizat. Bak resepi ni, sahabat Cik Su, dia memang buat kelas PJJ. Dia yang hadiahkan resepi ni untuk Alia dengan Aizat. Nampak tak? Memang betul-betul hampa makan. Memang betul-betul krup-krak. Tetapi yang bestnya, kalau hampa bapak, lapak tu ada saka. Kalau hampa makan ni, hampa tahu tak? Selain daripada hampa dah support Alia dengan Aizat, hampa juga dapat kebahagiaan di mana setiap balang yang terjual, Alia dengan Aizat akan sedekah. Jadi hampa dapat makan sedap-sedap, support Alia dengan Aizat, lepas tu dapat juga bersedekah bersama dengan Alia. Kan, jadi alhamdulillah. Terima kasih. Dandan nak pergi ambil. Mai. Kita boleh hantar. Sambil hantar, kita boleh juga coaching kan. Okey. Jadi alhamdulillah. Kan, jadi pastikan ya Kak Kamaria, Kak K, Kak Kain Umay, Kelasum, tolong tulis muka surat 45 hari Jumaat ni. Cikgu, kos Cik Su nak tengok. Bukan apa, Cik Su buat macam ni supaya kita tulis, dan kalau kata benda tu betul ke tak betul, kita sama-sama kita belajar dalam kita punya meeting kita. Kan sebab apa? Sebab cara macam ni baru betul kita belajar. Ni beli buku pun tak tahu nak tulis apa dalam buku ni. Tak faham nak tulis tang mana. Kan? Baik kita gunakan waktu yang kita meeting seminggu sekali tu. Tunjukkan apa yang anda dah tulis, apa yang anda dah catat, apa yang anda dah plan, supaya kami semua boleh bantu. Bukan Cik Su seorang saja boleh bantu. Anda semua kena bantu. Kan? Terima kasih Datin. First action, first result. Betul. Kerja sekolah ingat nah. Ingat tu kerja sekolah nah. Kan? Jadi sesiap yang mana yang tim Jerong, tolong. Assalamualaikum Cik Su, hari ni ada kelas dengan pejabat pertanian. Alhamdulillah, tahniah Kak Mila Jamila. Alhamdulillah, Kak Mila dah dapat pertanian ko nak bagi mesin. Tahniah, kami sangat-sangat, tim kita sangat doakan supaya Kak Jamila sentiasa maju jaya dapat mesin apa yang Kak Jamila nak. Cik Su doakan semoga Kak Jamila
orang kata apa, dipermudahkan urusan untuk segala-segala kerja yang dia nak buat, supaya apa yang dia dapat dia boleh memberi manfaat balik kepada komuniti. Amin, amin ya rabbal alamin. Cikgu doakan Kak Jamilah, semoga semua lancar Kak Jamilah, supaya misi yang Kak nak tu Kak dapat. Semoga pegawai-pegawai tu nampak yang Kak bangkit dengan cara yang betul, dalam circle yang betul, insya-Allah. Ye, Kak K dah penuh muka surat 45. Ye, tengok malu orang muda-muda ya. Mak kita dah penuh. Okey. Tapi penuh-penuh nah Kak K. Cik Su nak nanti Kak K bentang pasal apa? Apa tentang tenang jiwa. Lepas tu kaya pengalaman. Apa yang kita kata kita ni kaya pengalaman. Macam mana kita kaya pengalaman? Itu yang kita rasa the best way, the best thing. Kan? Pasal apa kita nak kaya? Pasal apa kita nak kaya? Untuk apa kita nak jadi kaya? Setengah orang tak nak lah Cik Su, dah cukup-cukup dah biasa-biasa. Dia tak tahu sebenarnya. Kalau kita kaya ni, kita freedom. Kita bebas daripada nak fikir bab hutang. Kita dah settle semua. Nak pergi mana pun boleh kan. Kita boleh anytime bersama dengan anak, bersama dengan keluarga. Tang ni orang susah kita boleh bagi duit. Tang ni orang susah kita boleh bagi duit. Tang tu nak buat surau kita boleh bagi sumbangan. Tang tu nak buat masjid. Tang tu banjir. Tang tu kilat. Tang tu macam-macam. Kalau kita nak cerita tentang orang yang hari-hari dapat cabaran, tempat dia banjir lah, banjir kilat lah, benda yang di luar jangkaan, bayangkanlah kalau kita banyak duit. Cik Su doakanlah semoga kita ni yang banyak duit ni, kalau betul-betul dah berjaya, sukses, memberi. Lagi kita memberi, lagi lah Allah akan berbanyakkan lagi kita punya rezeki. Jadi okey, Cik Su ada lagi 3 minit. Cik Su hari 40 minit saja sebab Cik Su ada urusan. Jadi kepada yang mana yang call Cik Su yang nak tahu tentang post ni, boleh ya, kita akan set masa, kita akan set Zoom. Senang. Sebab bila sembang dalam ni, ramai kan sahabat-sahabat. Sebab Cik Su nak kena bagi anda kenali betul-betul yang mana berapa layer. Sebab setengah orang dia beli tanpa dia tahu berapa layer. Bila tak tahu berapa layer, ataupun masa dia tengok dalam tu, macam 3 layer. Bila sampai, dia beranggapan 3 layer. Rupanya sampai 2 layer. Jadi bahaya untuk dia punya produk. Jadi Cik Su ni ada banyak macam ni. Cik Su dulu jual ikan bilis. Macam dulu ikan bilis. Kalau siapa buat perkasam, boleh juga pakai macam ni. Depan dia putih kan. Tapi yang ini dia tak sesuai untuk krepek. Cik Su nak cakap sebab Cik Su dah. Cik Fila. Saat lagi ambil masa 10 minit je. Boleh ke Cik Su? Boleh. Setuju Cik Su, orang Islam kena kaya dunia akhirat. Betul. Kalau kita setakat nak mengaji 24 jam, belajar mengaji, tetapi dunia kita tak ambil, tak boleh juga. Kita juga kalau tak ambil akhirat pun tak boleh juga. Kita kena ambil dua-dua, kena balance. Betul kan Kak K? Kita tak boleh tau. Sebab nanti Allah akan tanya. Contoh Cik Su. Cik Su pandai bercakap. Cik Su pandai, Cik Su boleh bantu usahawan. Tiba-tiba nanti bila Cik Su meninggal, nanti bila disoal, masa hang hidup, apa hang bantu usahawan? Hang kan ada ilmu keusahawanan. Apa kita bantu usahawan? Jaga. Hang jaga. Kena tanya. Macam Kak Mila, pandai masak. Kan? Tapi tak kongsi tentang masak pada orang lain. Sebab kita berkongsi, tiba-tiba orang tu boleh ubah kehidupan dia. Ya Allah. Macam mana? Banyak appointment hari ni. Banyak orang booking. Betul. Cik Su sekarang ni, Cik Su buka satu hari 2 slot saja untuk private coaching. Kita charge tak tinggi. Charge biasa-biasa saja. Jadi sebab Cik Su bukan apa. Cik Su kena habaq jujur. Memang Cik Su charge sebab apa untuk private coaching. Sebab Cik Su pun dah ambil Zoom yang berbayar kan. Sebab kita akan pakai Zoom. Lepas tu internet kita kan, tenaga kita sikit. Waktu kita yang kita nak bagikan. Macam tu. Tu siapa call dari tadi Cik Su. Orang glamour gitulah. Itulah. Tapi memang Cik Su pun dapat nasihat daripada kawan Cik Su yang memang dia sangat ambil berat tentang diri Cik Su. Dia kata apa je? Weh, hang sampai bila hang nak buat macam ni? Hang kena charge sikit. Walaupun tak banyak, charge sikit sebagai commitment fee. Dan juga bukan apa, anak-anak hang tu kan makan banyak. Jadi bolehlah habuan untuk rezeki untuk nak belikan makanan-makanan dia orang kan. Macam tu. Sebab sekarang ni projek dia apa? Bukan projek Cik Su. Jadi itu projek company. Jadi untuk diri Cik Su tak ada. Jadi itulah dia kata hang charge lah sikit, tak banyak pun. Kan alhamdulillah. Hari ni esok kita dah ada 2 slot, esok full. Esok kita ada sahabat-sahabat kita daripada luar yang memang ambil untuk private coaching. Alhamdulillah. Satu hari memang Cik Su buka 2 sebab Cik Su memang hari ni memang busy sungguh-sungguh. Saat lagi kita ada untuk nak bantu kat tim. Nak bantu kat tim ya. Hari ni kita nak bantu kat tim.
Kak Tim perlu bantuan, insya-Allah kita akan cuba settlekan untuk Kak Tim juga. Okey. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda ada kawan-kawan yang nak dengar tentang macam mana nak grow business, macam mana nak bangkit di kala PKP, insya-Allah boleh ya kita set dalam 10 orang, berapa orang kita bantu. Kalau yang macam tu kita bagi free saja. Kita general. Kita tak ada nak fokus kepada bisnes siapa-siapa. Kita bagi general. Korang habang ya, kalau korang ada 10 orang yang nak kami bantu, insya-Allah chef ke, Cikgu Dila ke, kawan-kawan kita dalam ni, kita sama-sama bantu. Itu adalah charity kita, saham akhirat kita. Kita nak bantu usahawan-usahawan. Assalamualaikum Cik Su dan juga rakan cuan semua. Waalaikumsalam. Sorry ya Cik Su dah akhir live hari ni sebab memang Cik Su ada urusan sangat-sangat yang tak dapat dielakkan. Dan juga Cik Su juga nak pergi jawab post lah. Nak banyak sangat urusan Cik Su hari ni. Dan Cik Su ada juga meeting ada, betul ada kelas. Itulah Cik Su pun belajar lagi. Hampa bukan hampa ya belajar. Boleh join sama. InsyaAllah. Boleh. Malam ni, okey, nanti siapa yang berminat, nak tahu apa-apa, tolong WhatsApp Cik Su. Nak buat private coaching pun boleh WhatsApp Cik Su. Kita charge tak tinggi pun. Okey, tapi untuk slot hari Jumaat dah full. Saya demam lepas cucuk vaksin. Ya Allah, kesian Cikgu Dila. Take your rest, okay, Cikgu Dila. Tapi Cikgu Dila yang mana yang nak buat SSM, siapa-siapa anda semua yang kenal sahabat-sahabat yang nak renew lesen, nak buat SSM, boleh juga habang dekat Cikgu Dila ataupun Cik Su. Kita boleh bantu anda. Lepas tu siapa yang dapat bantuan BSN, anda boleh dapat free ya, buat free. BPN. Siapa yang dapat bantuan BPN, bantuan prihatin negara. Jadi hampa boleh dapat free buat SSM. Tapi untuk SSM baru saja yang tak pernah buat lagi. Orang yang nak renew tak boleh. Okey. Jadi takat tu dulu sharing Cik Su hari ni. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih yang dah join. Nanti kita akan post kepada yang nak produk Al-Azad. Okey. Dan juga Cik Su doakan semoga bisnes anda maju dan terus maju. Jangan lupa, jangan malu untuk berimpian. Sebab orang takkan tahu impian anda jika anda tak war-warkan. Tetapi impian yang general kita kena bawakan. Kalau aku kaya, aku nak derma kepada rumah ni, aku nak derma jadi aku nak bagi kat mak aku sebulan 500, aku nak bagi kat mak aku sebulan 1000. Itu. Okey, jadi takat ni dulu sharing Cik Su. Yang baik datang dari Allah Subhanahu, yang kurang datang daripada diri Cik Su sendiri. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang manual jutawan, tentang orang kata apa, ilmu keusahawanan. Yang inilah Cik Su panggil modul keusahawanan. Modul keusahawanan ini di mana ada 11 bab yang boleh growkan bisnes anda. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bye. Sayang hampa semua. Thank you tau join. Tak tim